Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi dalam siri Fiqh Ramadan dan juga Tazkirah bersempena dengan Ramadan. Bersama saya selama 20 minit dalam siri Yuk Ngaji bersama Ustazah Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Kepada yang dah mengikuti siaran saya, kalau boleh tolong respon suara saya jelas ataupun tidak. Harap suara saya jelas insya-Allah. Pada yang dah mengikuti siaran saya, minta tolong respon suara saya jelas atau tidak. Saya harap suara saya jelas. Baik, insyaAllah kita akan mula pagi ni. InsyaAllah hari Isnin sepatutnya kalau ikut penjadualan yang dibuat, saya akan membincangkan tentang isu-isu fiqh yang berkaitan dengan Ramadan. Jadi sebelum itu saya nak mulakan dan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan satu potong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang Ramadan, ya. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yaghfira lahu, ya. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan bahawa sangat rugilah, ya, ataupun sangat hinalah. Nabi kata raghima anfu, sangat hinalah seseorang ataupun seorang lelaki yang apabila datang Ramadan dan dia masuk ke dalam bulan Ramadan tersebut, thumman salakha, kemudian berakhirlah Ramadan tadi, qabla an yaghfira lahu, berakhir Ramadan dalam keadaan dosanya tidak lagi terampun, ya. Seorang tadi Rasulullah kata adalah menjadi sangat terhina, ya. Sangat terhinalah seseorang tadi apabila dia memasuki bulan Ramadan, kemudian tamat bulan Ramadan dan dia keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan dosanya yang belum terampun. Wa'iyadzubillah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang saya hormati sekalian, bagaimana hadis ini Nabi SAW memberikan kita memberikan kita satu keadaan yang berlaku dalam umat ini, berlaku di kalangan manusia. Orang yang bertemu dengan Ramadan sepatutnya apabila keluar daripada Ramadan bertambah takwanya, keluar daripada Ramadan sebagai seorang bayi yang baru lahir daripada perut ibunya, bersih, tidak ada dosa, ya. Tetapi malangnya ada sebahagian daripada manusia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut keluar daripada Ramadan dalam keadaan belum sempat dosanya terampun, ya. Belum sempat dosanya terampun. Kenapa? Ya, kenapa boleh berlaku begitu? Kerana mereka tidak mengambil sebab, ya. Kerana mereka tidak mengambil sebab untuk diampunkan dosa. Tidak mengambil sebab untuk diampunkan dosa. Sebagaimana kita bincang sebelum ini, yang pertamanya dia tidak pernah merancang untuk Ramadan dia, ya. Jadi apakah sebab-sebab untuk dosa kita ini Allah ampunkan? Kita kena mengambil sebab supaya dosa ini diampunkan. Sebabnya ialah sebagaimana yang kita tahu, sebabnya ialah dalam bulan Ramadan Allah suruh kita berpuasa, maka kita berpuasa. Kita taat, kita patuh, kita berserah diri, menyerah diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan puasa dengan bersungguh-sungguh. Siangnya berpuasa, malamnya berqiyamul lail, istighfar, doa, taubat dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa lagi tuan-tuan? Sedekah, buat kebaikan, taat pada perintah Allah, tinggalkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, perkara-perkara yang boleh mengurangkan puasa kita. Kita mengambil sebab-sebab diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang tidak mengambil sebab-sebab untuk
diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wa'iyyazubillah kita akan keluar daripada madrasah Ramadan dalam keadaan dosa kita tidak terampun. Wa'iyyazubillah, ya. Sangat rugilah kita, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sangat hinalah kita keluar daripada madrasah Ramadan tetapi kita tidak terdidik apa-apa. Dan lebih malang apabila dosa kita tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'iyyazubillah. Jadi muslimin muslimat yang saya hormati sekalian, marilah kita sama-sama mengambil iktibar, mengambil pengajaran yang besar daripada hadis yang kita dengar tadi, daripada hadis yang saya bacakan tadi. Mudah-mudahan kita mengambil pengajaran dan supaya kita meletakkan satu azam baru setiap hari untuk bertemu dengan Ramadan, dalam keadaan kita bersedia, dalam keadaan kita faham hadis-hadis yang menyebut tentang Ramadan, dan kita mengejar kelebihan-kelebihan pahala yang berlipat ganda yang Allah akan sediakan pada bulan yang barakah ini, insya-Allah. Jadi hari ini saya akan bincangkan beberapa isu fiqh berkenaan dengan Ramadan. Isu-isu fiqh yang asas, walaupun perkara ini asas, insya-Allah saya percaya kita perlu ulang kaji sedikit demi serba sedikit, supaya kita masuk dalam madrasah ini dengan fiqh yang betul, dengan kefahaman yang betul, bukan kefahaman yang ikut-ikut orang, apatah lagi tidak ada sebarang kefahaman. Maka apabila seorang tadi melakukan satu benda tanpa sebarang kefahaman, dengan kefahaman yang salah, maka kita takut puasa yang kita lakukan juga akan salah di sana sini, dan puasa yang salah di sana sini tentunya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kalau Kak Liza dah bersama kita pagi ini, yang pertama kita akan bincang apakah hukum puasa untuk wanita yang haid dan nifas. Yang ini khusus untuk wanita, Wanita yang haid dan nifas adalah golongan yang tidak wajib berpuasa. Bahkan sekiranya wanita yang haid dan nifas berpuasa, maka dihukumkan haram, haram oleh ulama berpuasa. Kadang-kadang kita sayang nak tinggal puasa, dalam keadaan kita memang boleh puasa, tetapi ada halangan. Bila ada halangan, iaitulah bila orang perempuan dia haid dan nifas, confirm memang tak boleh puasa, jangan rasa nak puasa pula terlebih warak nak puasa juga, walaupun saya haid saya nak puasa juga, tak boleh. Kalau kita puasa juga hukumnya apa? Hukumnya haram, berdosa kalau puan-puan yang dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas berpuasa, walau dengan apa sebab sekalipun. Contoh, wanita yang melahirkan anak pada bulan Ramadan, wanita yang melahirkan anak pada bulan Ramadan, tiba-tiba dia rasa bahawa 1 bulan nak kena ganti ni, jadi dia malas, rasa malas nak ganti pada hari yang lain, maka dia pun puasa saja walaupun dalam keadaan dia nifas, dengan sebab dia malas nak ganti, dalam keadaan dia cergas, kenapa perlu dia nak kena ganti dengan hari yang lain, kan? Jadi dia pun puasa, jadi puasanya tadi dihukumkan haram, Jadi jangan buat, perempuan. Allah dah bagi rukhsah pada kita, maka kita ambillah rukhsah tersebut, dan kita akan mendapat pahala kalau kita tidak berpuasa pada wanita yang ada halangan. Halangannya apa? Haid dan nifas tadi. Baik. Jadi wanita yang begini keadaannya, mengapa Islam tidak mewajibkan mereka berpuasa? Kerana tengok bagaimana Islam ini cantik, Islam ini Allah SWT susun, dia sangat meraihkan keadaan hambanya yang mempunyai kesulitan-kesulitan tertentu. Biasanya seorang wanita bila kedatangan haid, dia akan mengalami emosi yang tidak stabil. Islam meraihkan, dan biasanya wanita bila dalam keadaan haid, jasad dia, fizikal dia juga tidak stabil. Kadang-kadang sakit perut yang melampau, bila sakit perut yang melampau, dia akan jadi lemah, dia perlu minum banyak air dan sebagainya. Jadi sebab-sebab kelemahan ini Islam ambil kira dan memberikan rukhsah serta keuzuran daripada wanita untuk berpuasa. Jadi ambillah rukhsah ni. Bahkan kalau kita ambil, dapat pahala. Ambil dapat pahala punya hebatnya, perempuan. Kita duduk dekat agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, ambil rukhsah dapat pahala, masya-Allah, Baik.
Satu nasihat kepada puan-puan, saya petik daripada buku yang terkenal juga, iaitulah buku Fiqh Siyam kalangan Dr. Yusuf Qaradawi, ya. Dalam buku ni, dalam kitab ni, dia bincanglah bagaimana seorang wanita tadi apabila dia mendapati dia telah suci, ya, dia telah suci pada siang hari. Maknanya dah hari ke-6, dah hari ke-7, dia dah mula suci daripada haid. Tapi suci tu dalam pukul 2 petang, ataupun pukul 12 tengah hari ke, selepas dia suci, dia dah mendapati dia suci, maka dia mandi. Selepas dia mandi, fiqh Islam memberikan galakan, wanita tadi digalakkan untuk menahan diri dia daripada makan dan minum sehinggalah terbenamnya matahari. Saya ulang, sekiranya haid kita telah pun suci pada nisfun nahar, dia kata pada tengah-tengah hari, waktu siang, waktu siang dia dah kering. Jadi bila dah kering, kita pun mandi. Selepas mandi, tempoh selepas tu, contohnya pukul 2 kan, pukul 2 sampai pukul nak waktu buka tu, digalakkan untuk kita imsak, menahan diri daripada makan dan minum, tahan diri. Hukum dia digalakkan, yastahibbu, dia kata yastahibbu ni digalakkan sahaja, tidaklah wajib, tidaklah menjadi perkara tadi sunat, tetapi hanya digalakkan seorang wanita tadi sebagai tanda kita menghormati Ramadan. Tetapi saya tidak kata wajib ataupun sunat dan sebagainya, digalakkan sahaja untuk wanita tadi selepas dia suci, maka digalakkan untuk dia menahan diri daripada makan dan minum di siang hari sebagai menghormati Ramadan itu tadi. Baik. Okey, itu untuk wanita yang haid dan nifas. Baik. Kadang-kadang ada satu kelompok manusia, kelompok wanita yang memang macam saya sebut tadi, dia tak selesa kalau dia datang period, dia datang haid ketika Ramadan. Sebab banyak akan terkesan. Saya pernah ditanya oleh beberapa orang wanita. Dia kata bahawa ustazah, kalau bulan Ramadan ni bila kita period dah ganggu 10 hari. 10 hari. Kalau saya 8 hari, macam tu. Ada yang 15 hari, dah separuh Ramadan kita dah rugi dah ustazah. Dah lah kita tak puasa. Lepas tu kita tak boleh nak baca Quran, Kalau saya target satu hari satu juzuk, dah berapa juzuk saya tertinggal, dah 15 juzuk saya tertinggal. Jadi saya akan rugi. Saya tak dapat pahala tarawih dan sebagainya, Jadi saya tak nak rugi macam tu, Ada beberapa orang muslimat yang tanya pada saya macam tu. Jadi apa yang saya buat? Saya ambil pil, yang biasa diambil oleh orang-orang yang pil untuk menyekat kehamilan, menyekat kehamilan. Jadi kita ambil pil untuk tahan haid ni tadi supaya dia tak datang pada bulan Ramadan. Jadi kita boleh beribadah macam biasa, kita boleh seronok khatam Quran, boleh tarawih tiap hari, boleh apa lagi tuan-tuan, boleh tadarus dan sebagainya, puan-puan. Boleh tak ustazah? Apa hukumnya puan-puan? Hukumnya dalam Islam, fiqh Islam mengatakan bahawa boleh, boleh ambil ubat tadi. Kerana apa? Kerana tidak ada nas yang melarang daripada kita mengambil pil tersebut. Cuma di sini Yusuf Qaradawi, ulama ni mengatakan bahawa dia kata adalah lebih baik kepada wanita-wanita tadi mencontohi wanita-wanita yang hidup pada zaman Rasulullah dan hidup pada kurun yang terbaik, iaitulah kurun salafus salih. Wanita-wanita pada zaman tersebut adalah wanita yang sangat memahami fitrah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan haid, nifas untuk wanita, dan itu adalah fitrah wanita. Jadi bila dia fitrah, maka kita terima dengan lapang dada. Kita terima dia sebagai satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita redha. Kita tak boleh nak puasa, kita tak boleh baca Quran sebagaimana biasa, kita redha. Maka di sana ada pahala. Jadi walaupun hukum mengambil pil tadi boleh kerana tidak ada nas yang melarang, tetapi apalah kiranya tuan-tuan, apalah kiranya puan-puan, untuk kita meniru gaya dan sikap wanita-wanita yang hidup pada zaman Rasulullah, wanita-wanita yang hidup pada zaman kurun-kurun yang terbaik ni, iaitulah golongan salafus salih, untuk kita mengambil sikap ini adalah fitrah. Fitrah seorang wanita yang Allah kurniakan pada kita, maka kita redha.
dan pada redha itu Allah akan beri pahala. Pada redha itu Allah tidak akan sia-siakan sifat redha dan sabar yang dialami oleh wanita, dialami oleh wanita. Jadi wallahu a'lam, itu adalah isu yang pertama, iaitu isu wanita yang haid dan wanita yang nifas, hukum dia berpuasa pada bulan Ramadan. Baik, hukum yang kedua saya nak bincangkan dan nak kongsikan pada hari ini ialah untuk orang-orang yang sakit. Orang yang sakit, dalam Al-Quran Allah sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Baik, Allah kata siapa yang berada dalam keadaan sakit ataupun musafir, maka hendaklah dia menggantikan puasanya pada hari yang lain. Jadi dekat sini disebut sakit dan juga musafir. Kita nak bincang masalah sakit dulu. Baik. Yang pertamanya, Yusuf Qaradawi meletakkan persoalan sakit yang macam mana? Sakit yang macam mana yang boleh menyebabkan kita berbuka puasa? Baik. Sakit yang macam mana? Dia kata sakit biasa yang boleh sembuh. Sakit biasa yang boleh sembuh, maknanya kalau kita demam kan, demam satu hari tu bulan Ramadan, demam teruk, memang flat betul kan. Kalau kita tak makan, dia akan lebih membahayakan kita boleh jadi pingsan, boleh jadi. Jadi bila kita demam yang sangat teruk, jadi dia boleh efek kepada kita boleh jadi lebih teruk. Maknanya itu adalah kategori sakit yang dibenarkan untuk kita berbuka, yang dibenarkan untuk kita berbuka. Ada pun sakit untuk kategori kedua, yang dia nampak macam tak sakit. Kategori kedua perempuan nampak macam tak sakit, sihat je, tetapi doktor mendiagnose dia sebagai orang yang sakit. Doktor kata dia ada darah tinggi. Kita ramai kan orang ada darah tinggi hari ni kan. Ada doktor kata dia ada kencing manis, doktor kata dia ada jantung, tetapi kita tengok kehidupan dia macam orang tak sakit, macam biasa saja, kecuali kalau dia teruk, kalau dia kencing manis dia teruk, kalau dia tak makan dia hypo dan sebagainya kan. Kalau dia darah terlalu tinggi dia boleh masuk ward dan sebagainya, itu lain. Tapi darah tinggi yang biasa ni, dan doktor akan bagi dia ubat dan sebagainya, dia nampak macam sihat, tetapi doktor diagnose dia sakit. Jadi kategori sakit ini adalah tidak termasuk dalam kategori tadi tu, sakit yang dibenarkan berbuka puasa. Contoh, hari ni dia tak puasa, dah lama tak puasa. Sebab apa tak puasa? Saya ada rukhsah sebab saya sakit. Sakit apa puan? Saya ada darah tinggi. Kan? Saya ada kencing manis. Kan? Tengok dia sihat je, tapi saya ada darah tinggi, saya tak wajib puasa. Sakit yang macam ni tidak termasuk dalam kategori sakit yang diharuskan untuk berbuka, kecuali bila keadaan menjadi teruk, macam saya sebut tadi kan, kecuali keadaan menjadi teruk. Contoh orang kencing manis, bila dia kencing manis dia tak makan, dia akan jadi hypo. Orang kencing manis bila hypo ni tuan-tuan, dia lain macam kan, dia menggigil, dia memang perlu tenaga cepat kan, dia perlu tenaga cepat. Yang tu boleh buka puasa. Tetapi dalam keadaan dia stabil macam biasa, maka sakit tadi tidak termasuk dalam kategori yang dibolehkan dia untuk berbuka puasa. Boleh Baik, jadi kena faham kategori sakit yang bagaimana. Bukan boleh asal sakit saja. Kalau gastrik, hatta kalau gastrik sekalipun, gastrik yang biasa boleh kita macam boleh kawal. Pagi-pagi kita minum susu ke apa, sakit gastrik minum susu tak tahu macam mana doktor boleh faham perkara ni kan. Jadi penyakit yang macam tu kita agak kan, bila kita rasa bila mudarat, barulah kita berbuka puasa. Tapi tidak mudarat, kita boleh handle, maka tak perlulah kita berbuka puasa. Baik, untuk orang yang sakit, maka dia diharuskan berbuka puasa, diharuskan berbuka puasa, dan hendaklah dia menggantikan puasa tersebut pada hari yang lain di luar Ramadan untuk qadakkan puasa yang tertinggal tadi. Baik. Okey. Satu lagi dalam isu orang yang sakit. Dalam isu orang sakit, saya nak sentuh dekat sini ialah puasa bagi orang yang terlalu uzur, bagi orang yang tua, Syekhul Kabir. Syekhul Kabir ni kita kata sebagai orang yang terlalu tua. Berapa tahun orang yang terlalu tua? Mungkin orang yang terlalu tua tu berusia 70 tahun.
Kan? Kadang-kadang orang dah usia 70 tahun dia sangat lemah. Ataupun kadang-kadang tengok orang 70 tahun steady je, kuat lagi. Ya. Maka tua bagi dia umur 80 tahun baru tua. Kan? Dia terlalu lemah. Ya. Jadi kalau mengikut urufnya, tua ni ikut usia macam mana? 75 tahun ke atas dia adalah syekhul kabir, kan? Tapi tengok juga kes-kes orang yang kadang-kadang 70 tahun pun dah sangat lemah. Bahkan kadang-kadang 68 tahun kalau dia ada penyakit yang lain, dia menjadi sangat lemah. Jadi orang yang tua, orang yang terlalu tua, pada mereka ini tidak wajib berpuasa. Saya ulang, orang tua tidak wajib berpuasa. Jadi macam mana anak-anak yang jaga ibu-ibu yang telah tua, ayah-ayah yang telah tua, tak perlu stres bila mak kita tak boleh puasa pada bulan Ramadan. Kadang-kadang anak-anak kan, kita tengok mak kita tak puasa, kita rasa gundah gulana kan. Kita rasa kenapa mak tak puasa kan? Kenapa mak tak puasa? Mak wajib puasa. Puan-puan, tuan-tuan yang menjaga ibu-ibu dan ayah-ayah yang sudah berusia tua, orang tua tidak wajib berpuasa. Jadi tak apa kalau dia nak berbuka, kalau dia nak makan pada siang hari, tak apa. Hidangkan untuk mak ayah kita pada siang hari Ramadan kerana mereka sudah tidak wajib berpuasa, bahkan tidak wajib qada. Hanya perlu bayar fidyah saja. Saya ada pengalaman juga, saya ada mak. Mak saya tak nak kalau tak puasa bulan Ramadan, tapi dia tak larat dah sebenarnya. Kadang-kadang dia sebab tak nak berpuasa tu sebab dia rasa tak nak ganti. Bagi tahu dengan mak ayah kita, mak dah tak wajib puasa dan mak tak wajib ganti. Kita hanya perlu bayarkan mak fidyah saja. Mak kita akan rasa tenang hati. Sebab dia rasa bila dia dah biasa berpuasa ketika muda, dia akan rasa ralat kalau dia tak puasa ketika usia dia tua. Sebab orang dah biasa berpuasa. Baik. Jadi, tuan-tuan, adakah orang yang tua ni termasuk dalam kategori sakit? Ya. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifa' illa al-haram. Rasulullah kata, Rasulullah SAW sebut, Allah tidak menurunkan satu-satu sakit kecuali Allah sertakan dengan penawarnya, kecuali sakit tua. Sakit tua tak ada penawar. Sakit tua tak ada penawar. Jadi dalam hadis ni jelas menunjukkan bahawa tua adalah salah satu daripada sakit. Salah satu daripada kategori sakit yang berhak mendapat keharusan untuk berbuka puasa. Jadi saya ulang, orang yang terlalu tua tidak wajib puasa dan tidak wajib qada. Hanya anak-anak perlu bayarkan fidyah sahaja untuk mak ayah kita yang tidak berpuasa. Bayar fidyah sahaja. Jadi bila bayar fidyah, mak kita pun rasa tenang. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu, ke atas orang-orang yang merasa berat untuk berpuasa. Orang yang merasa berat termasuk kategori orang yang tua, rasa berat nak puasa. Termasuk dalam ayat ni, fidyatun ta'amu miskin. Maka dia kena bayar fidyah dengan hanya memberi makan kepada orang miskin. Baik, sekarang nak bayar fidyah berapa? Nak bayar fidyah berapa? Mak kita tak puasa, senang aja perempuan, tak payah susah-susah ya. Tuan-tuan, senang je. Muslimin muslimat, mak kita tak puasa, ayah kita tak boleh puasa, kira satu hari tak puasa satu mud. Dalam istilah fiqh kata satu mud tu satu ni. Kalau kita nak ukur beras, kita ukur dengan ukuran mud ni. Ukuran orang dewasa. Satu mud, satu hari satu mud. Satu hari satu mud. Berapa gram ustazah? Gram nilai yang ni bila kita rujuk pada pusat zakat memang dah letak dah harga dia. Satu hari nilaian fidyah RM3. Kemudian pusat zakat kata untuk langkah berjaga-jaga tambah RM1 lagi. Jadi satu hari tak puasa, nilaian dia RM4 untuk bayar fidyah. Mudah saja, RM4. Jadi mak kita dah tak puasa 30 hari, maka 30 kali dengan RM4, RM120 kita keluarkan untuk orang miskin.
ya. Kalau kita nak tengok perbincangan ulama, memang macam-macam perbincangan. Dia kata yang paling mudah, kalau kita nak keluarkan duit pun tak ada masalah, ikutlah keperluan fakir miskin tersebut. Kalau kita nak keluarkan, kita nak datangkan 30 orang miskin, 3 orang miskin, kita bagi dia makan tengah hari yang lengkap, mengenyangkan, boleh juga. Ataupun kita nak nilaikan dengan nilaian beras satu hari dengan satu mud, nilaian satu mud untuk satu hari, dan darabkan berapa hari tidak berpuasa untuk orang tua yang tidak ada harapan sembuh. Orang tua memang semakin hari semakin tua, takkan ada waktu muda yang akan dia jadi larat balik nak qada puasa. Jadi wallahu alam. Baik, dah 20 minit tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi akan datang untuk isu-isu fiqh yang lain, ya. Sebenarnya ada satu lagi yang kita tak sempat untuk cerita pada hari ini. Ada satu lagi yang saya gariskan yang sepatutnya kita bincang, iaitulah untuk wanita yang mengandung dan juga wanita yang menyusukan anak. Ini juga adalah isu orang perempuan. InsyaAllah kalau boleh saya selitkan pada hari Jumaat pada pertemuan akan datang, insya-Allah. Insya-Allah pada Jumaat tu 1 Ramadan ke, ya. Insya-Allah sempat lagi lah untuk ibu-ibu yang mengandung, untuk ibu-ibu yang menyusukan anak, kita akan bincang pada hari Jumaat. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan sesi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, bulan istimewa, bulan yang akan dibuka pintu-pintu syurga, yang akan ditutup pintu-pintu neraka. Masya Allah, subhanallah. Semoga Allah memilih kita untuk menjadi ahli puasa pada tahun ini, mudah-mudahan, ya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan ya Allah, amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama saya lagi dalam siri Yuk Ngaji bersama Ustazah Umi pada hari Jumaat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi.